Pada situasi semasa ini, pihak kerajaan telah pun melakukan yang terbaik untuk menangani isu kos cabaran kos sara hidup pada ketika ini dan juga keadaan inflasi negara kita. Dan juga sepatutnya kita sedia maklum je, walaupun harga minyak sudah pun turun, harga ayam sudah pun turun, tapi harga makanan di kedai-kedai ataupun di restoran masih lagi tinggi. Jadi kita nak kupas sikit apa puncanya. Kenapa harga barang asas sudah turun tapi harga makanan di premis masih lagi tinggi. Jadi kita bawakan seorang tetamu di studio hari ini dan juga untuk mengetahui anda semua, kita juga buka talian pada pagi ini. Munawar, dengan anda boleh menghubungi kami di 0322829841. Mungkin anda ada sebarang persoalan ataupun cadangan yang ingin diutarakan bersama dengan tetamu kita bawakan di studio pada pagi ini. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Encik Samsudin Muhammad Fauzi selaku Yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey Tuan, bagaimana Tuan menilai situasi semasa sekarang ini? Walaupun kerajaan sudah pun memberikan yang terbaik, harga ayam sudah pun turun, harga minyak pun sudah pun turun, tapi masih lagi kalau kita pergi makan di luar, di premis makanan ataupun di restoran, seketul ayam sahaja mencecah sehingga RM5. Bagaimana pandangan Tuan? Okey, yang harga minyak yang dimasukkan tadi minyak masak lah. Minyak masak. Bukan minyak dunia, minyak masak. Okey. Kalau kita tengok pada situasi sekarang, di mana peniaga-peniaga juga ada kerisauan mereka. Okey, sebab kita nampak inflasi makin meningkat dan juga harga barangan tidak menentu. Kadang-kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. So, ini mendatangkan kerisauan sebelah peniaga. Tetapi saya tak nafikan juga, ramai juga peniaga yang mengambil kesempatan di mana mereka mengaut keuntungan yang sangat melampau. Okay, contohnya saya pada minggu lepas saya berada di Pulau Pinang. So saya terkejut bila saya ni penggemar Nescafe, bukan iklan berproduk sekarang. Okay, so saya terkejut apabila saya nampak Nescafe yang saya minum di kedai tepi jalan, sebenarnya bukan restoran besar pun, RM3.50. So saya rasa ini sesuatu yang agak melampau. So saya nampak peniaga-peniaga macam ni sebenarnya adalah sepatutnya tidak dibenarkan berniaga lah. Kerana mereka inilah punca-punca berlakunya peningkatan inflasi. Sebab dia dibayangkan seolah-olah macam harga barangan tu mahal sebagainya. Sebenarnya tidak, harga barangan sudah pemula menurun, tapi mereka ini masih terlalu degil dan tidak mahu menurunkan harga barang. Jadi di mana sebenarnya hak kita, apa yang kita boleh lakukan jika kita berada dalam situasi seperti tuan seketika tadi? Macam saya pernah katakan dahulu ketika harga ayam melonjak, yang mana kita pernah berbicara awal. Kita kata kuasa tu kat tangan pengguna. Apabila pengguna menggunakan kuasa mereka, kita nampak harga ayam itu turun daripada harga shilling. Walaupun kerajaan menetapkan harga shilling RM9 lebih, tapi kita nampak ada negeri yang turun sampai RM7 lebih. Ada yang sampai RM6 lebih pun ada. Bermaksud harga itu boleh turun apabila pengguna menggunakan kuasa mereka. Dalam hal ni, kita tak boleh kata sekiranya harga Nescafe itu meningkat kat kedai makan tu, kita jangan minum Nescafe. Bukan, kita tidak boleh mengatakan begitu. Tetapi mereka juga boleh minta resit dan buat aduan terus kepada KPDNSCP. Sekarang dah ada aduan online, hantarkan bukti resit itu kepada KPDNSCP. Tapi saya juga ingin menekankan kita tidak boleh letakkan semua situasi untuk mengawal harga barang ni kepada satu pihak saja. Iaitu kalau kita sebut je KPDNSCP. Tetapi apa pula peranan PBT? Kerana PBT lah yang mengeluarkan lesen kepada peniaga-peniaga ni. Mungkin PBT juga boleh memainkan peranan. Iaitu mengenal pasti peniaga-peniaga yang degil ataupun yang kita kata menyusahkan rakyat dan negara ni, jangan bagi mereka lesen berniaga. Okey, itu antara langkah yang boleh dilakukan. Tekanan kepada peniaga-peniaga yang masih lagi degil untuk mengurangkan harga di premis-premis makanan mereka. Jadi bagaimana perkara ini secara tidak langsung akan memberi tekanan kepada pengguna-pengguna khususnya dalam kalangan B40 yang tidak berkemampuan dalam situasi ini, Tuan? Dia bukan saja memberi tekanan kepada golongan B40, sebenarnya semua golongan. Sebab
kita boleh nampak yang kita risaukan adalah inflasi. Bila inflasi makin meningkat, kita pun tahu harga mata wang kita akan mula makin susut. So ini adalah satu kesan negatif kepada negara. Sekiranya mereka ini adalah patriotik atau bersayangkan negara, sepatutnya mereka ini juga memainkan tanggungjawab yang penting untuk memastikan harga barangan itu adalah terkawal, dan perlulah bermula daripada peniaga-peniaga ini juga. Jangan harga dah turun tapi mereka tidak mahu turunkan. Okey, Tuan, kita ada seorang pemanggil dari Rawang iaitu Cik Zaini Zam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Zaini Zam. Halo. Okey. Ya, Assalamualaikum. Apa cik bunyi tak ini? Ya, Cik Zaini Zam. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, saya Zaini Zam daripada Rawang. Aha. Saya sekarang ni nak buat aduan tentang kedai-kedai makan, terutama pada restoran-restoran kedai mamak. Baik. Aduannya? Okey, sedangkan sekarang ni harga ayam dah turun. Tapi harga untuk setinggal nasi goreng ayam ada yang RM10 dan ada yang RM9. Memandangkan saya pun seorang peniaga kecil-kecilan. Saya berniaga nasi berlauk yang berharga RM5. RM5 saja saya jual. Online, berniaga online lah. Saya hantar ke rumah-rumah untuk COD. Jadi kenapa kedai restoran-restoran ni harga melampau sampai ke RM10 dan RM9? Saya tanya dengan diorang, saya cakap ayam potong berapa? Dia cakap ayam potong 12. Jadi saya pun macam tu juga potong 12. Saya boleh jual RM5. Kenapa dia jual sampai harga RM10? Bagi saya melampau-lampau lah. Okey, baik. Terima kasih Cik Zaini Zam kerana telah pun memberikan ataupun berkongsi tentang situasi di luar sana. Bayangkan Tuan, peniaga pun komplain peniaga. Bayangkan pengguna, kita ni tak tahu harga berapa kos yang diserap. Ni peniaga sendiri pun tahu yang dijual tu adalah mahal. Jadi bagaimana situasi ni? Yang dimaksudkan tadi adalah restoran-restoran mamak. Kita semua tahu, kita Malaysia ni memang penggemar kedai mamak. Sebab kita pergi tutup berlepak. Memang kita rata, kali even tu kalau saya pun balik, contohnya kalau saya balik daripada luar negara, kedai yang pertama saya tuju pun kedai mamak. Okay. So sebenarnya restoran-restoran ini tak perlu risau, pelanggan mereka sudah pun ada. Tapi kita nampak mereka mengambil kesempatan. So sepatutnya macam tadi dikatakan nasi goreng ayam sampai RM10, RM9, itu semua harga-harga yang tidak masuk akal. Kerana kalau kita tahu kalau kos nasi itu, kalau kata nasi putih baru RM2, adakah dengan goreng dengan minyak tu, minyak dengan bawang tu boleh tambah jadi RM3 ke RM4, ditambah dengan ayam pula lagi dah jadi RM10. So ini semua adalah kos-kos yang saya rasa membebankan pengguna. Peniaga-peniaga macam ni dah PBT kena ambil tindakan dan kaji semula lesen mereka. Dahulunya kalau PBT keluarkan lesen mengatakan okey mereka untuk berniaga makan. Tetapi saya rasa PBT kena pergi lebih jauh lagi sekarang untuk menilai semula sama ada peniaga ini layak untuk berniaga atau tidak. Kerana ia melibatkan barangan pengguna. Okey. Saya fahamkan kita ada pemanggil lagi pada pagi ini yang mungkin ada soalan yang ingin disampaikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di sana? Saya Rosman. Okey. Okey, Encik Rosman, silakan dengan soalannya, Encik Rosman. Okey, saya seorang peniaga juga. Okay, saya cuba nak bagi tahulah. Orang-orang cakap harga ayam turun. Contoh harga barang-barang turun. Tapi saya sebagai peniaga, bila kita pergi belanja dekat pasar, dekat pasar raya besar contoh, memanglah harga ayam tu contoh harga shilling RM9.40. Tapi dekat contoh saya bagi pasar raya besar RM6.40. Tapi boleh beli 1 ekor saja. Saya sebagai peniaga beli mungkin 10 ekor, kita tetap beli dekat dengan supplier di pasar-pasar lah. Yang tetap harga ikut harga kerajaan bagi RM9.40. 1 ekor ayam lebih kurang RM20. Saya potong 10, 1 ekor lebih kurang jatuh RM2 seketut. Belum lagi kos-kos macam cili, macam bawang-bawang, yang orang tak cerita, yang benda-benda kecil yang turun, yang naik harga. Orang cerita nampak ayam seekor RM5. Wah, kenapa jual RM5? Itulah contoh sebagai peniaga yang orang cakap kenapa harga mahal. Kita jual seketul ayam RM5 tu is normal lah untuk zaman-zaman sekarang ni.
Tapi kalau seketol ayam RM9, RM10, itu mungkin harga tak mudah tambah lah. Kalau RM5, RM1, untuk zaman sekarang ni, biasalah orang kita berniaga, kita bayar kedai, bayar gaji. Itu je lah. Nak cerita lah. Okey. Terima kasih Cik Rosman kerana Cik berkongsi Rosman. daripada perspektif seorang peniaga kenapa harga itu boleh melambung kan, walaupun harga di pasaran ada kita jumpa RM6 lebih sekilo macam Puan kongsikan tadi kan. Okey, jadi macam ni situasi sekarang ni agak kompleks. Kadang-kadang kita takut kita terikut emosi kan, dapat kedai makan RM10. Kenapa RM10 kita marah peniaga tu kan? Kita tak tahu situasi dia. Macam ni kita tak boleh pukul sama rata dekat semua pihak. Saya nak jawab soalan dia dulu. Sila. Masa saya sangat terhad ni. Banyak lagi panggilan lepas ni, Tuan. Okey. Okey, walaupun kita pagi ni kita bercakap pasal isu barangan ya, kita nampak ayam masih hot. Ya. Okey, isu ayam ni masih hot. Seperti peniaga tadi dia mengatakan dia mendapat bekalan dengan harga yang mahal, dia kata kan. Tapi dia kata apabila dia nak pergi beli kat pasar raya, dia cuma dapat seekor, 2 ekor, begitu saja. Saya rasa mungkin pandangan beliau kurang tepat kerana kita boleh nampak banyak lagi pasar raya yang tidak mencatu pembekalan ayam tu. Kita boleh beli berapa paket kita nak. Dan kalau kita dengar balik yang pemanggil tadi pun peniaga juga. Dia kata dia boleh jual nasi campur dia dengan RM5. Okey, contohnya nasi campur dengan ayam dia. Dia boleh jual RM5. Bermaksud peniaga-peniaga ni perlu berusaha untuk mencari bekalan yang murah. Mungkin kalau bekalan yang biasa mereka pergi kat pasar sebelah rumah contohnya, kalau mahal mereka kena berusaha. Sebab permintaan pengguna hari ini adalah ingin mengembalikan harga kepada harga normal supaya ada bekalan kewangan yang mencukupi ataupun berlebihan untuk simpanan mereka. Mereka tidak boleh habiskan simpanan mereka seperti yang pemanggil tadi kata tu. Kalau sekarang ni ayam RM5 tu biasalah. Biasa, normal. Itu ayat tu bahaya. Kerana itulah yang kita kata antara salah satu penyumbang inflasi. Sebab dia kata biasa is normal. So apa yang dimasukkan biasa dengan normal tu? So dia perlu ada satu kata apa? Perkara yang terang, okey, mengapa ianya RM5? Kenapa perlu dijual RM5? Contohnya, itu yang pengguna mahukan sebenarnya. Okey Tuan, tadi dia menyatakan menjual seketol ayam tu dengan harga RM5. Ianya bukan satu perkara yang normal, tapi kita dari sudut pengguna pula ingin mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan mereka menjual pada harga RM5 tersebut. Seperti yang Encik Rosman kongsikan tadi, nak bayar gaji pekerja, nak bayar sewa tapak dan sebagainya. Jadi bagaimana pandangan Tuan dalam hal ini? Betul, kita faham kos operasi meningkat. Tetapi sebagai peniaga, mereka perlu mencari jalan untuk kecilkan kos operasi. Okey, contohnya kita ambil kedai mamak, tadi sebut kedai mamak. Hari ini kebanyakan kalau kita pergi kedai mamak pun, mereka telah menggunakan robot, sistem robot untuk menghantar air atau menghantar makanan. Di mana mereka, saya pernah bertanya dengan kedai mamak ni, di mana robot tu mereka sewa sebulan RM2,000. Okey, tetapi kat situ mereka telah mengurangkan kos mereka. So kita perlu mencari jalan, perlu mencari alternatif. Kita tidak boleh membebankan pengguna dengan kos mereka sebenarnya. Betul. Baik Tuan, kita ada seorang lagi pemanggil di dalam talian pada ketika ini. Kita difahamkan dari Ampang. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, siapa di sana? Hello. Saya nak bagi input sikitlah pasal perbualan sekarang ni. Pasal kos ni, kita mesti faham ekonomi. Jangan main bedal jawab. Begini, kalau dekat restoran, kita mesti ambil kos sewa dia. Kalau sewa tinggi, dia terpaksa naik harga tu tinggi. Saya bagi contoh, kuih tiaw dekat warung-warung di tepi mungkin RM4. Tapi dekat KLCC adalah RM16 hingga RM22. Disebabkan rental. Dari segi sewa, itu yang bercakap sekarang ni tak sebut. Rental tu selalunya terlampau tinggi. Di KLCC misalkan, sewa satu kaki persegi adalah RM50. RM50 satu kaki persegi. Jadi kalau satu restoran sana sepaksa membayar RM150,000 sebulan sewa. Tapi kalau kedai mamak, mungkin sewa dia rendah pada itu. Tapi kalau yang jual daripada rumah, tak ada sewa. So, ini yang penting. Orang yang bercakap ni mesti faham ekonomi of perniagaan. Jadi, kita pergi ke kedai mamak, kita tahu dah kos dia.
dia kena sewa. Setiap bulan kena bayar 2-3 ribu sewa. Kalau dekat rumah tak ada sewa. Kalau dekat warung tepi jalan mungkin bayar majlis bandaran je sikit. Itu sajalah saya nak maklum. Terima kasih. Baik. Okey. Terima kasih Encik Drus. Okey. Tu Saya nak pandangan- respon terus. Sila. Sila. Saya setuju dengan pandangan pemanggil tadi. Betul. Tapi dia mengatakan dia sewa mungkin di KL Central atau KLCC. Kita tahu itu adalah kawasan-kawasan elit. Okey, memang kita sedia maklum itu. Kalau kita pergi makan sana pun, kalau kita kata nak pergi makan KL Central atau KLCC, kita dah sedia maklum dah. Harga di situ mungkin mahal. Sebab kita tahu kedai-kedainya eksklusif. Okey, dan pekerja-pekerja pun cukup terlatih dan sebagainya. Dan ianya ada satu standard yang lain kita panggil. Yang kita maksudkan hari ini adalah semuanya. Kalau contohnya kalau kita pergi makan dekat kedai biasa. Tapi dia akan bayangkan, harga ayam di KL Central RM10. Saya pun nak jual RM10. Itu yang kita maksudkan sekarang. Bukan saya tidak faham ekonomi. Kita faham ekonomi. Tapi yang kita faham, yang saya nak maksudkan, pihak yang mengambil kesempatan di atas ekonomi itu sendiri sebenarnya. Itu yang saya maksudkan sekarang. Sebab pengguna terjejas. Pengguna-pengguna yang bekerja, pejabat biasa, selalunya gaji mereka banyak ni. Mereka nak pergi makan kat kedai, tiba-tiba makanan sudah pun berganda. So satu beban pada mereka. Sebab itu kita tak nampak pun kalau kita kata peniaga tu okey, memang betul sewa tu tinggi. Tapi yang saya maksudkan sekarang ni tempat-tempat yang biasa ni macam mana? Takkan kalau contohnya kalau saya berniaga dekat katalah lorong nak masuk ke RTM ni. Saya nak bandingkan dengan harga dekat KLCC ataupun KL Central. Itu yang tidak adil kepada pengguna sebenarnya. Okey. Kerana ianya berlakunya peningkatan inflasi. Yang kita risaukan peningkatan inflasi. Kalau apabila inflasi meningkat, peniaga-peniaga di KL Central ke ataupun KLCC ke pun akan turut terkesan. Okey, yalah kita nak bercerita berkaitan dengan sikap peniaga sebenarnya. Lebih daripada faktor-faktor apa yang menyumbang ke arah kenaikan harga, tapi sikap itu yang menyebabkan harga itu menjadi melambung, terutamanya kes kita sekarang ni banyak ayam lah itu. Okey, sekarang ni kita nak cakap berkaitan dengan pembekasaan komuniti. Kalau komuniti setempat kawasan tersebut tidak melakukan satu tindakan secara kolektif, isu ni tidak akan dipandang serius oleh pihak PBT dan juga pihak kerajaan dan sebagainya. Jadi kita nak bercakap dalam konteks pembekasan komuniti. Bagaimana untuk kita, orang kata menguatkan lagi komuniti di sekitar kawasan tersebut dan kesedaran berkenaan dengan bagaimana mereka ditindas dengan harga-harga yang tak masuk akal ini. Sebenarnya kalau kita kata pada pengguna lah, kita kata pengguna berjimat. Maaf. Pada pandangan saya, hari ini pengguna memang mereka dah habis berjimat lah sebenarnya. Bukan kata tak berjimat. Tapi makin banyak penjimatan yang mereka buat, makin tinggi pula harga makin naik. So, mereka agak terkesan sedikit. Kalau kita kata pada golongan-golongan M40 dan atas sebagainya, mungkin mereka terkesan tetapi tidak terkesan seperti B40. Okey, mereka menanggung dengan pelbagai komitmen sebagainya. So, saya rasa satu masa dahulu, kerajaan pernah ataupun ada pihak-pihak pasaraya pernah memperkenalkan kedai satu Malaysia, kedai rakyat ataupun 20 tahun dulu pernah wujud plaza rakyat sebagainya kan. Saya rasa isu-isu itu perkara-perkara itu perlu diperkenalkan semula supaya peniaga-peniaga yang macam tadi itu dapat bekalan yang lebih murah dan kami harap mereka pun boleh jual dengan lebih murah. Dan begitu juga pada pengguna pun boleh membeli barangan dengan murah ataupun mendapat perkhidmatan yang lebih murah. So saya rasa perlu diperkenalkan semula seperti pasar raya seperti jenama satu kedai satu Malaysia dulu yang dimiliki oleh salah satu pasaraya terkenal kat Malaysia. Benda-benda itu sekarang kita tak nampak dah. Tahun 2014, 2015 benda tu rancak. Begitu juga dulu KP dan HCP pernah merancakkan kedai tukar di mana dalam program kedai tukar ni juga saya difahamkan ada syarat-syarat tertentu iaitu harga perlu mengikut yang ditetapkan, tidak terlalu melampau. So benda-benda ni semua perlu diperkenalkan semula. Saya rasa apabila isu ni ataupun perkara ni dapat ditackle, saya rasa isu peniaga tadi itu pun dapat ditangani. Okey, kita ada seorang lagi pemanggil tuan untuk kita meneruskan perbincangan berkenaan situasi semasa khususnya sikap peniaga degil menaikkan harga makanan ini daripada Kelantan saya difahamkan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hello.
Oh, okey, terputus. Tak apa. Kita masih lagi buka talian untuk penonton Selamat Pagi Malaysia kita untuk menghubungi dan kita bercakap berkenaan dengan topik kita ni, bagaimana untuk kita menangani sikap peniaga yang degil ini. Apakah akta-akta ataupun kompaun? Sebab kita kalau bukan nak bagi takut lah, kita nak bagi kesedaran kepada mereka di luar sana supaya jangan sewenang-wenangnya mengambil kesempatan atas situasi harga barangan sekarang ini dan mengaut untung secara sendirian dan sebagainya. Apakah terdapat sebarang akta ataupun denda yang akan dikenakan kepada mereka ini? Kita tahu pada tahun 2000, saya tak ingat dengan jelas tahun bila, kita pernah wujudkan akta anti pencatutan di mana dikawal seluruh oleh KPDHCP. Mana akta ini sebenarnya adalah mengawal supaya peniaga-peniaga ini tidak mengambil untung yang berlebihan. Okey, kita pernah dengar mana di Pulau Mutiara, di Langkawi dulu pernah wujud ikan siakap dijual sampai harga beribu sebagainya. Di mana ketika itu KPDHCP turun dan menggunakan akta anti pencatutan. Tindakan juga saya percaya sudah diambil. So sebenarnya pengguna-pengguna ini boleh melaporkan terus. Tapi saya ingin menekankan satu. Isunya sekarang sampai bila kita nak letak dekat atas satu bahu saja. Sebab itu saya berulang kali saya menekankan PBT sudah sampai masanya kena mainkan peranan. Iaitu PBT juga perlu mula menerima aduan-aduan orang ramai berkaitan dengan harga-harga yang mereka berniaga ini yang tidak masuk akal. Jadi saya rasa PBT perlu meluaskan lagi skop mereka lah. Itu pandangan saya. Sebab selama ni pun kita tak pernah dengar PBT menyuarakan apa-apa. Tapi saya rasa perlu. Sekarang ni perlu. Sebab saya rasa setiap daerah dari PBT masing-masing. So mudah untuk orang ramai mengadukan aduan sebagainya. So maka PBT itu boleh membuat semakannya yang sewajarnya. Dan saya juga ingin menyentuh tentang peniaga atau sewa yang tinggi tadi. Okey, apabila mereka mengatakan sewa itu terlalu tinggi, bla bla. Sebenarnya kuasa dekat tangan mereka. Kalau anda kata tidak ada orang yang mahu menyewa premis itu, maka lama-kelamaan sewa akan turun juga. Selain itu juga kuasa di tangan pengguna. Pengguna mempunyai pilihan tuan sama ada untuk mereka memilih untuk makan di satu premis yang sepasti kita mengetahui kosnya pastinya akan tinggi dari segi harganya, ataupun kita memilih untuk membeli di tepi jalan. Di sini ada dua perkara yang saya ingin menyatakan. Ada pengguna yang makan untuk kenyang dan ada juga pengguna makan untuk gaya hidup. So kita kena tahu peniaga tadi itu adakah berniaga untuk menjual makanan mengikut gaya hidup ataupun untuk pengguna itu kenyang. Ya. Banyak faktor sebenarnya yang perlu kita perhalusi dalam kita berbincang ataupun bercakap berkenaan topik kita pada pagi ini. Yalah, bila cakap berkenaan sikap ini, dia agak sukar untuk kita bendung dia kerana ini kita bercakap berkenaan dengan moraliti seseorang itu. Jadi untuk generasi baru yang memulakan perniagaan mereka, bagaimana untuk kita memberikan kesedaran terhadap mereka ini supaya tidak mengulangi sikap-sikap ini yang boleh menyumbang kepada kerencatan ekonomi ataupun inflasi dan sebagainya. Kita kena restart semula. Maksud saya restart semula ni adalah kerajaan sendiri daripada mengambil langkah-langkah merawat, perlu ada langkah pencegahan dan restart semula, iaitu mewujudkan insentif khas kepada peniaga harga patut, iaitu memberikan mereka platform, kerajaan menyediakan platform untuk mereka dan memberi tunjuk ajar kepada mereka supaya mereka ni lahir sebagai peniaga yang baru untuk jual dengan harga patut. Dan nombor duanya yang saya ingin menegur, kemungkinan besar sebarang pengumuman awal kerajaan ini akan menyebabkan peniaga sudah pun mula bersedia untuk naikkan harga atau akan menaikkan harga lebih awal. Seperti baru-baru ini saya baca dalam surat khabar pada minggu lepas yang mana kerajaan kata harga subsidi diesel dan petrol mungkin akan mula dihapuskan ataupun akan berlaku subsidi bersasar. So apabila mereka dengar perkara ini, mereka akan dah mula bersedia kerana mereka akan tahu kos pengangkutan akan meningkat sebab diesel kos pengangkutan akan meningkat. Saya rasa sekiranya perkara-perkara ini berlaku, harga barang akan naik, inflasi akan meningkat. So sebab itu kami sebagai NGO pengguna, kami menyarankan kepada kerajaan sekiranya ada cadangan begitu adalah lebih baik ditangguhkan dahulu kerana kita dalam situasi endemik dan rakyat pun sekarang tengah menghadapi situasi harga barang yang meningkat, inflasi sebagainya. So ini akan memberi satu kesan yang
tidak baiklah. Kita sedia maklum juga ramai dalam kalangan peniaga pada ketika ini yang sudah pun beralih kepada platform-platform digital untuk mereka mempromosikan produk-produk ataupun makanan-makanan yang dijual oleh mereka. Jadi namun dalam situasi yang sama juga, harga makanan dalam platform-platform digital ini juga agak tinggi tuan, dan dah pasti akan membebankan kita semua sebagai pengguna. Jadi pandangan tuan dalam hal ini bagaimana? Kita nampak sekarang banyak beralih kepada penghantar makanan sebagainya. So kadang-kadang saya nampak harga yang dikenakan dalam dalam isu ataupun dalam perkhidmatan penghantar makanan ni adalah kadang saya nampak macam tinggi juga. Sebab kat situ dah ada servis untuk penghantaran makanan, tetapi contohnya kalau harga roti canai itu biasanya RM2, dekat situ akan jadi sampai RM3, RM2.8. So sesuatu yang tak boleh sabar. So yang ini juga sebenarnya tidak ada kawalan sebenarnya. Sebab itu kena tengok daripada keseluruhan. Kadang-kadang kedai itu, contohnya kalau kita pergi makan di kedai itu, mungkin harganya RM1.50. Tapi apabila melalui penghantar makanan, dia jadi RM2. Itu yang saya tak faham. Kerana kos penghantaran makanan juga adalah ditanggung oleh pengguna. So saya rasa perlu dianya selaras. Sebab kalau kita masuk kedai makan, harganya sudah pun dipamerkan. Ini adalah harga makanan sekian. Tetapi kenapa harganya jadi berbeza apabila dihantar? Itu yang saya rasa mungkin kementerian yang berkaitan terlepas pandang perkara ini. Ianya sepatutnya selaras dengan walaupun dihantar, kerana kos penghantaran itu adalah ditanggung oleh pengguna. Apa mungkin disebabkan oleh situasi ataupun ekosistem ini masih lagi baru untuk kita? Saya tak nampak baru sebab kita pandemik pun, masa kita mengalami pandemik pun dah 2 tahun lebih. Saya tak nampak isu ni isu baru. Ini ada sengaja diambil kesempatan. Yalah. Sebab apabila satu sistem ini ditubuhkan juga, sebenarnya dalam erti kata lain perniagaan selain daripada menyediakan perkhidmatan kepada pengguna yang inginkan perkhidmatan makanan. Sebab apa? Saya difahamkan mungkin syarikat pengendali ataupun syarikat penghantar makanan ini juga mengenakan komisen-komisen tertentu kepada restoran-restoran ini. Tetapi restoran-restoran ini tidak boleh membebankan pengguna untuk membayar komisen tersebut. Kerana apabila mereka bersetuju untuk menggunakan perkhidmatan syarikat penghantar makanan ini, sepatutnya mereka kena absorb kosnya. Tidak boleh balikkan kepada pengguna. Dia absorb masa mula diperkenalkan je. Lepas tu lama-lama dia dah tak absorb dah. Tapi tak apa. Isu ni kompleks sebenarnya untuk kita kupas lagi. Kita perlukan mungkin lagi masa sejam lagi untuk kita berkenaan dengan gig ekonomi dan sebagainya. Dan terkait dengan harga makanan. Terima kasih Cik Samsudin bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan bagaimana sebenarnya sikap pengguna yang menaikkan harga sebenar-benarnya boleh memberi kekesan terhadap pengguna. Terima kasih juga kepada pemanggil-pemanggil kami yang memberikan input dan juga pandangan untuk kita berkongsi rasa dan juga pendapat berkenaan tajuk kita pada hari ini.